Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak belajar macam mana cara untuk melafazkan pantun empat kerat. Di sini cikgu sertakan 5 langkah mudah untuk kamu melafaz pantun empat kerat. Yang pertama, kamu perlu baca dahulu setiap baris pantun dan kenal pasti cara sebutannya. Langkah yang kedua, kamu perlu lafaz pantun bagi setiap baris. Itu mestilah ada jeda ataupun berhenti sekejap, iaitu di antara perkataan kedua dan perkataan yang ketiga. Seterusnya, yang ketiga, intonasi bagi baris pertama dan baris yang ketiga adalah sama. Begitu juga dengan intonasi bagi baris kedua dan baris keempat juga adalah sama. Dan langkah yang keempat, elakkan lafaz pantun dengan terlalu laju. Dan yang terakhir, lafazkan pantun tersebut dengan bersahaja. Baik, kita tengok langkah yang pertama. Baca dahulu setiap baris pantun dan kenal pasti cara sebutannya. Baik, macam mana cara membacanya? Kita baca dahulu sepintas lalu. Contoh, dedalu melata menumpang perumah, senang kelihatan, senang diperhati. Jika kita duduk di rumah, virus jangkitan boleh dihenti. Jadi kita kena pasti dulu cara sebutan setiap perkataan tersebut. Kemudian kita ke langkah yang kedua. Kita cuba lafaz pantun tersebut dan kita kena ingat setiap baris mesti ada jeda, iaitu berhenti sekejap di antara perkataan yang kedua dan perkataan yang ketiga. Jadi jeda di sini cikgu tandakan dengan tanda palang 3 berwarna merah tu. Jadi kita boleh dengar macam mana cara nak berhenti sekejap. Dedalu melata menumpang perumah, senang kelihatan, senang diperhati. Jika kita duduk di rumah, virus jangkitan boleh dihenti. Jadi kita kena berhenti sekejap di tengah-tengah setiap baris tu, dan itu dipanggil sebagai jeda. Kemudian kita ke langkah yang ketiga, iaitu intonasi bagi baris pertama dan baris ketiga adalah sama. Begitu juga dengan intonasi bagi baris kedua dan baris keempat juga adalah sama. Yang mana jika kita baca baris pertama, intonasi dia begini, dedalu melata menumpang perumah. Dia sama dengan baris yang ketiga, jika kita duduk di rumah. Manakala untuk baris yang kedua dan baris yang keempat, intonasi dia juga sama. Senang kelihatan, senang diperhati. Virus jangkitan boleh dihenti. Okey? Boleh? Baik, kita pergi ke langkah yang keempat. Elakkan lafaz pantun terlalu laju. Baik, pantun tidak boleh dilafazkan dengan terlalu laju. Seperti ini. Dedalu melata menumpang perumah, senang kelihatan, senang diperhati. Jika kita duduk di rumah, virus jangkitan boleh dihenti. Baik, ada kalanya murid dia dah biasa baca dengan laju. Tapi untuk pantun, kita kena elakkan lafaz pantun terlalu laju. Kerana pantun ni dia adalah seni bahasa yang kamu perlu kuasai, dan kamu perlu lafazkan pantun tu dengan bersahaja. Okey, kita pergi ke langkah yang kelima, iaitu lafazkan pantun ni dengan bersahaja. Macam mana yang dinamakan sebagai bersahaja? Jadi kita perlu tenang semasa melafazkan pantun tu, seperti ini. Dedalu melata menumpang perumah, senang kelihatan, senang diperhati. Jika kita
duduk di rumah, virus jangkitan boleh dihenti. Jadi, itu cara melafaz pantun dengan bersahaja dan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jadi apa yang cikgu harapkan hari ini, kita dapat fahami cara melafaz pantun 4 kerat dengan betul, supaya kita dapat fahami maksud-maksud yang dinyatakan dalam setiap pantun. Untuk itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.